Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita nak belajar tentang dua tajuk. Yang pertama kita akan ulang kaji tentang tajuk hidup atau bukan hidup, dan yang kedua kita akan pergi kepada ciri-ciri benda hidup. Okey. Yang manakah benda hidup dan yang manakah bukan benda hidup? Okey, kita tengok. Kalau kita tengok sini burung. Burung merupakan benda hidup. Kita tahu kan burung ada bernyawa. Pokok juga merupakan benda hidup. Sebab pokok juga hidup. Pokok juga bernafas. Pokok juga dia perlukan air, dan pokok juga dia membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis yang ada pada daun dia. Pada daun dia ni dia buat makanan sendiri. Dan juga kita tengok gambar di sini, iaitu ada gambar pondok. Pondok bukan merupakan benda hidup. Sebab pondok tidak bernafas. Pondok dia tidak perlu makan. Dia tak perlu minum air. Yang kedua, teratai. Teratai merupakan benda hidup. Kerana teratai merupakan tumbuhan. Dan tumbuhan ni kalau kita tahu dia bernafas. Segala benda yang bernafas itu adalah benda hidup. Itu ciri-ciri yang utama benda hidup. Yang kedua, itik. Itik pun kita tahu dia merupakan benda hidup. Dia bernafas, dia makan dan minum, dan juga dia membiak. Katak juga merupakan benda hidup, sama seperti itik. Kalau batu bukan merupakan benda hidup. Batu bukan benda hidup sebab dia tak bernafas. Dia juga tak perlu makan dan minum, dan dia juga tidak membiak. Dia tidak bertelur, dia tidak melahirkan anak. Bunga merupakan benda hidup. Sebab apa? Sebab bunga merupakan tumbuhan yang bernafas. Dan juga bunga juga dia membiak, sama seperti tumbuhan-tumbuhan yang lain. Okey. Seterusnya kita pergi lagi. Apa lagi benda-benda yang hidup yang kamu boleh tengok dalam gambar ni? Yang pertama sekali ialah manusia. Manusia merupakan benda hidup. Kereta. Mana kereta? Kereta bukan benda hidup. Sebab apa? Walaupun kereta bergerak, tetapi kereta tidak bernafas. Kereta tidak perlu minum dan tidak perlukan makanan, walaupun kita isi minyak. Minyak tu bukan makanan. Dan kereta tidak boleh membiak. Kereta tak boleh bertelur, tidak boleh meramaikan populasi dia. Jadi dia bukan benda hidup. Begitu juga kapal terbang. Walaupun dia bergerak, tetapi dia tidak bernafas. Dan dia tidak makan dan minum. Dan kapal terbang juga tidak membiak. Okay. Seterusnya anak patung. Walaupun anak patung ni menyerupai binatang sekalipun, dia merupakan anak patung. Dan dia bukan benda hidup. Kerana anak patung ni tidak bernafas, tidak boleh bergerak, tidak boleh membiak, tidak makan minum. Walaupun dia hidup 50 tahun pun, anak patung ni dia berumur 50 tahun pun, daripada kilang, tapi dia tidak perlu makan dan minum kerana dia bukan benda hidup. Seterusnya manusia. Manusia ni macam kita lah, benda hidup. Kucing pun benda hidup. Tong sampah. Tong sampah bukan benda hidup kerana dia tidak perlu bernafas, tidak perlu makan dan minum. Dan begitu juga dengan bangku, merupakan benda bukan hidup. Seterusnya itu selesai sudah ulang kaji kita yang telah kita belajar sebelum sekolah ditutup. Sekarang ni kita masuk tajuk baru, iaitu ciri-ciri benda hidup. Yang pertama sekali, seperti yang cikgu jelaskan tadi, benda hidup memerlukan air dan makanan. Kalau dia minum, dia makan, benda hiduplah dia. Segala benda yang makan dan minum, itu merupakan benda hidup. Yang kedua, ciri-ciri yang paling penting ialah bernafas. Semua benda hidup bernafas. Macam pokok tadi,
Macam pokok tadi kan, memerlukan air dan makanan. Walaupun kamu tak nampak pokok ni makan, tetapi kita kena siram pokok dan kerana pokok memerlukan air. Pokok juga makan, tapi dia buat makanannya sendiri dalam melalui proses fotosintesis yang akan kamu belajar bila kamu masuk tahap 2. Okey. Untuk bernafas, semua haiwan dan manusia bernafas. Begitu juga tumbuhan. Haiwan bernafas, manusia bernafas, tumbuhan juga bernafas melalui liang stoma pada daun dia. Kita tak nampak dengan mata kasar. Kalau kamu kamu lihat guna mikroskop, kamu boleh lihat liang-liang stoma pada daun. Okey. Seterusnya, membiak. Bukan. Ciri yang seterusnya ialah benda hidup ni membesar daripada kecil, bayi, contohnya manusia jadi daripada bayi, menjadi kanak-kanak, seterusnya menjadi dewasa. Kerana benda hidup ni dia membesar. Seterusnya, benda hidup ni dia bergerak. Sama ada bergerak untuk bermain, untuk mencari makanan, ataupun untuk melindungi diri dia. Contohnya burung. Dia terbang cari makanan. Kan? Okay, seterusnya, benda hidup juga membiak. Contohnya pisang. Pokok pisang ni membiak melalui anak pokok dia. Nampak anak pokok dia tumbuh di tepi. Manusia membiak. Bila dah besar nanti kamu kahwin. Kan? Dapat anak, lahirkan generasi baru. Arnab juga begitu. Bila dah anak dewasa, melahirkan arnab-arnab yang baru untuk kemandirian spesies dia. Yang ni macam cikgu bagi tahu tadi. Benda hidup dia membesar. Contohnya tadi manusia, sekarang ni dibagi anak ayam. Daripada telur jadi anak ayam, jadi ayam dewasa. Begitu juga tumbuhan, mula daripada biji benih jadi anak pokok, lama-lama makin besar dan jadi pokok yang tinggi. Jadi kita nak tengok apa persamaan dan perbezaan antara benda hidup dan bukan benda hidup. Yang pertama sekali yang kita kena tengok, walaupun persamaannya ialah kedua-duanya boleh bergerak. Benda bukan hidup pun boleh bergerak. Contohnya kapal terbang. Kapal terbang tengah bergerak, contoh. Dan juga burung bergerak. Ini dipanggil perbandingan dua benda. Burung ni benda hidup dan kapal terbang ni benda bukan hidup. Jadi dia bandingkan dua tu. Kedua-duanya boleh bergerak, tetapi untuk benda hidup boleh bernafas. Benda hidup boleh bernafas. Benda hidup memerlukan air dan makanan. Manakala benda bukan hidup tidak perlukan air dan makanan. Seterusnya, benda hidup perlu membiak untuk kemandirian spesies. Sebab apa? Bila yang dewasa mati, akan ada anak-anak yang baru yang menggantikan spesiesnya supaya spesiesnya tak pupus, tak lenyap daripada dunia ni. Yang ketiga, membesar. Membesar ni macam tadilah, daripada anak kecil lama-lama jadi dewasa, jadi besar. Itu saja untuk hari ini. Harap murid-murid kalau ada soalan boleh tanya cikgu melalui WhatsApp ataupun Google Classroom. Sekian, terima kasih.